Subhanallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham, tajawaz amma ta'lam, innaka antal azizul akram. Wa bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sambung balik pengajian kita, pengajian kitab kita, kitab yang berjudul Ilzam Baba Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu. Dia asalnya adalah merupakan qasidah Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh yang berbahagia Dr. Luqman Al-Hakim hafizahullah ta'ala, yang mana kita akan mengambil manfaat daripada apa yang telah disyarahkan dan telah diceritakan dalam qasidah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fi darain amin. Hamuka waqtinamuk wahyaka ma yufid, al-qada'u taqaddam faghnamis sukun. Kegelisahan dan kesedihanmu celakalah kamu, ia tidaklah berfaedah melainkan telah pun diputuskan dahulu, maka bersikap senyap, tenanglah. Ketahuilah wahai penuntut ilmu, bahawa ketika seseorang mengantungkan harapannya kepada usaha yang ia lakukan, terlampau confident, overconfident, lalu apa yang ia harapkan tidak tercapai, kalau itu ia akan merasa sedih, kalau itu ia akan merasa sedih dan kecewa. Ini dah memang fitrahnya begitulah. Kalau dia harap-harapkan, diingin-inginkan, kalau tidak dapat, kecewa. Itu memang begitulah keadaan manusia. Itu disebabkan oleh kerana ia berharap kepada sesuatu yang tidak semestinya dijadikan sebagai tempat berharap. Berkawan dengan siapa pun walaupun jawatan yang tinggi, berkawan dengan siapa pun, berteman dengan siapa pun walaupun badannya sado, walaupun pengaruh pengikut yang ramai, jangan sama sekali kita bersandar dengan mereka itu, kerana mereka itu sama dengan kita, makhluk yang fakir, makhluk yang lemah, makhluk yang sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Allah yang nama As-Samad. Samad ini tempat meminta, tempat mengadu, berharap hanya pada Allah. Imam Al-Haddad memberikan amaran kepada orang yang bersedih kerana apa yang dia kehendaki tidak tercapai, lalu merisaukan apa yang belum terwujud. Beliau berkata, celakalah kamu, sesungguhnya kesedihanmu tidak akan berfaedah bagimu, demikian pula kegelisahan dan kerisauanmu tidak akan mendatangkan manfaat untukmu. Sedih, gelisah, bimbang, risau sedikit pun tidak memainkan peranan untuk mengubah keadaan, maka itulah membuang bahasa sahaja. Yang sebenarnya pada tawakal, berserah, redha, itulah tuntutannya. Sebelum ini kita ada bicarakan tentang sebuah doa yang mana Nabi sering inginkan, mengajar sahabat dan inginkan kita untuk beramal dengannya. Hadis ini masyhur dan sering dibaca oleh imam, asatizah, sama ada lepas solat ataupun apa jua majlis, yang berbunyi Allahumma inni
a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada apa? Ham dan hazan. Apa tu ham? Kebimbangan, kerisauan kepada sesuatu yang belum berlaku. Hazan, yakni kesedihan kepada sesuatu yang telah pun berlaku. Hakikatnya ada ke tidak? Jawapannya tak ada. Yang dibimbangkan, dirisaukan sebelum berlaku, belum ada. Dan tak tahu ada ke tidak, tak pasti. Yang dikecewakan, yang disedihkan telah pun berlaku. Ada lagi sekarang? Dah tak ada. Anak kita tak lulus PSA tahun lepas, takkan sampai tahun ni pun masih bersedih? Dah lupakan saja. Kesedihan kita tu boleh mengubah anak kita? Tidak. Ibu kita meninggal berapa bulan yang lalu, sedih terus. Boleh menghidupkan ibu? Tidak. Kita ada bisnes selama 25 tahun maju, tetapi sejak lepas PKP ni merundum jatuh. Terpaksa jual satu demi satu syarikat kita, kedai demi kedai. Pekerja pun terpaksa buang seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dulu income ni 100,000, sekarang income hanya 12,000 sahaja. Jauh beza tu. Kalau kita sedih, mengubah keadaan? Tidak. Maka kesedihan itu makin memeritkan jiwa kita. Apakah langkah yang sewajarnya diambil? Redha, tawakal. Selesai. Itu bermanfaat. Kalau redha, berpahala. Sabar, berpahala. Kalau sedih, menambahkan lagi kecewa. Sebelum kita meneruskan juga pengajian kita ini, diperingatkan versi pengajian kita ni subjeknya ialah tasawuf. Bicara tasawuf ini bicara hati. Ada kalanya akal memang tidak dapat nak memahami hati, sebab akal itu ada tahap batasan yang boleh diterima. Tiba satu tahap dia pun tak boleh terima juga. Itu akal. Macam wujudnya Allah Ta'ala itu sendiri. Kita kata wujud, tapi wujud yang tidak boleh dilihat, yang tidak boleh dipegang sentuh. Tapi wajib kita beriman dengan kewujudan Allah dan janji-janji Allah. Walaupun akal agak cetek untuk menjangkau keberadaan Allah itu sendiri. Kerana zat Allah Ta'ala itu zat yang wajib wujud, yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan, lagi tiada diketahui pada hakikat sebenarnya, yang bernama Allah. Nama bagi zat Rahman, Rahim, Quddus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Qahar. Itu nama bagi sifat. Ketahuilah engkau Imam Al-Haddad memberikan amaran kepada orang yang bersedih kerana apa yang dikehendaki tidak tercapai, atau merisaukan apa yang belum terwujud. Beliau berkata, celakalah kamu, sungguhnya kesedihanmu tidak akan berfaedah bagimu. Demikian pula kegelisahan dan kerisauanmu tidak akan mendatangkan manfaat untukmu. Apa yang terjadi adalah kehendak Tuhanmu. Apakah engkau dapat mengubah kehendak Tuhanmu dan berbuat apa yang tidak dikehendakinya? Semua perkara berlaku atas kehendak Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Jika kita mengulang kaji kembali pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berpandukan sifat dan berpandukan kitab bicara tentang sifat 20. Antara sifat ma'ani itu sifat apa? Kudrah, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmun, mengetahui, hayah, hidup, sama', basar, kalam, mendengar, melihat dan berkata-kata. Yang kita sebutkan ini, yang kita faham inilah, ini sifat Allah. Sifat 20 sifat Allah. Bermakna Allah lah pemilik hakiki sifat kuasa, kehendak, ilmu, hidup,
mendengar, melihat, berkata-kata. Bukan sifat kita. Ada pun yang ada pada kita ini sifat yang mana? Sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, asma' wa sifat kalam. Sifat pada nisbah majaz sahaja. Sifat majazi, sifat ma'ani majazi. Hanya meminjam kata-kata. Berkuasa, hakikatnya Allah berkuasa. Adapun kita ni berkuasa juga, tapi berkuasa dengan ada tenaga. Melihat, ya melihat juga, tetapi melihatnya kita ini dengan bola mata, mendengar dengan telinga. Bermakna kita memerlukan alat untuk berkehendak. Kita mempunyai alat untuk mendengar, mempunyai alat untuk hidup, nyawa, roh. Kita mempunyai alat untuk mengetahui akal. Maka itulah perbezaan antara sifat ma'ani Allah yang hakiki dengan sifat ma'ani kita yang majazi ini, bukan sifat yang sebenarnya. Justru itu jangan sekali-sekali kita mendakwa kita memiliki sifat itu secara hakikatnya. Yang ada pada kita ini adalah diperkuasakan. Sifat kuasa sifat siapa? Sifat Allah. Sifat iradah, sifat kehendak, sifat siapa? Sifat Allah. Adapun kita ini diperkehendakkan. Sifat ilmu, mengetahui sifat Allah. Adapun pada kita ni diperilmukan, diperhidupkan, diperdengarkan, diperlihatkan, dipertuturkan. Kita hanya ada per dan an saja. Hidup Allah, diperhidupkan kita ini. Jadi apabila kita melakukan ibadat kita, jangan merasa kita yang datang ke surau. Jangan menghayati kita yang datang ke masjid solat berjemaah dengan kuliah. Yang perlu kita hayatilah Allah yang mengizinkan kita, atas anugerahnya lah mengizinkan kita datang ke masjid solat berjemaah dengan kuliah. Sepatutnya mata hati itu dihalakan hanya untuk Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardh. Itu kan selalu dibaca hari-hari. Sekurang-kurangnya sembahyang 5 waktu dibaca berapa kali doa iftitah tu? 5 kali sekurang-kurangnya. Bagi yang menjaga sunnah Nabi membaca doa iftitah pada solat sunat, berapa banyak lagi sembahyang sunat yang dilakukan, berapa banyak pula yang dibacanya doa iftitah. Berulang kali, wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah. Wajah yang mana? Hati ini. Kepada siapa? Fatir samawati wal ardh, kepada pencipta yang penuh, yang mencipta sesuatu itu dengan keunikan, penuh keunikan, kesenian, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi daripada doa iftitah yang kita baca ini nak mendidik kita supaya biarlah tingkah laku kita dalam masa 24 jam setiap pernafasan ini hanya menatap dia, hanya memandang dia, bukan kita. Kita ini secara fitrahnya apabila memandang depan, takkan mungkin dalam satu masa boleh memandang belakang. Apabila kita memandang belakang dalam satu masa, takkan mungkin dapat memandang depan. Begitu juga kalau hati ini dihadapkan hanya pada Allah, takkan mungkin memandang diri. Tetapi kalau tidak memandang Allah, pasti memandang diri. Apakah natijah, kesan daripada pandang diri? Ketika beramal pandang diri, diri yang melakukan, kesannya apa? Penyakit, ujub, bangga diri, riak, menunjukkan amalan diri, sum'ah, ingin memperdengarkan amalan kepada orang lain. Akan timbullah penyakit-penyakit itu. Sebab apa? Sebab kita merasa kita yang buat. Jadi kalau kita tahu kan, amalan itu pasti takkan diterima Allah jika ada penyakit-penyakit riya, ujub, takabur. Tahu dah, maklum benda tu, tak dapat disangkalkan. Hingga kan dalam Quran menyebutkan, dalam Quran juga ada menyebutkan, wa qadimna ma amilu min amalin faj'alna haba'an mansura. Apabila kami memeriksa amalan mereka, maka kami jadikan amalan mereka itu bagaikan debu yang berhemburan. Kita sakit-sakit gout, bertongkat, datang surau, datang masjid berjemaah dengan kuliah sampai ke isyak,
Sebelum balik sempurnakan semayang witir. Takut di rumah nanti dah tertidur tak larat nak buat, bangun malam pun lewat, kita pesan witir. Sebelum nak keluar dari masjid, kita bersedekah dulu. Tapi rupa-rupanya selama yang kita buat ini, selamanya tidak ada apa-apa pun di sisi Allah Ta'ala, bagian debu yang berhemburan. Dikarenakan apa? Ada ujub, ada riak. Apa hukumnya menyucikan diri, menyucikan hati? Hukumnya apa? Wajib ke sunat? Ya wajib lah, wajib. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, dan rugilah orang yang mengotorkannya. Sebab itu pengajian tasawuf ini menjadi salah satu cabang ilmu fardu ain yang wajib dipelajari. Bukan hanya dipelajari, malah wajib kita mempertikalkannya, memperamalkannya. Tak dapat tidak. Jangan kita hanya beramal saja tanpa memikirkan betapa Allah itu hanya memandang pada batinnya, hati kita tidak pada zahir. Tetapi sebelum Allah nak memandang batin kita, Allah mau lihat, kerananya itu ada pada ibadat. Kerana Allah, ibadat kerana Allah itu ada pada ibadat. Kalau kerana Allah tapi tak ibadat pun tak jadi juga. Yang dikatakan ibadat itu mesti bersandarkan dua perkara, zahir dan batin, syariat dan hakikat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak memandang pada rupa paras kamu, harta kekayaan kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati, hati-hati kamu dan juga amal kamu. Hati dulu. Sebab itu kita beramal pun mula-mula apa dulu? Niat kan? Niat dulu diperbetulkan. Cuma ulama fiqh tidaklah memperlanjutkan pembicaraan yang lebih halus tentang bab hati. Cukup hanya menggunakan hati itu tempat niat, wajib berniat. Maka tempatnya di mana? Di hati. Solat kita wajib berniat. Ada pun seterusnya fiqh datang mencampuri hal itu. Ikhlas ke, riak ke, ujub ke, takabur ke? Tak. Fiqh hanya menghukumkan yang zahir. Cukup rukun, cukup syarat, solat kita sah. Sah. Tetapi memandangkan Nabi itu membawa agama syariat ini zahir dan batin, maka ulama tasawuflah mengambil tempat untuk meletakkan kedudukan agama itu, betapa mulianya amalan agama itu dengan ada niat yang baik, dengan sifat-sifat akhlak yang baik. Maka ulama tasawuflah yang memperhaluskan bicara-bicara hati ini. Ibadat sembah siapa? Sembah Allah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Ya sembah Allah lah. Datang ke masjid bukan kerana merajuk dengan isteri, lagi ke masjid. Nah, bising sangat rumah tu. Daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, duduk masjid lah. Bukan kerana merajuk dengan isteri. Bukan kerana memegang jawatan sebagai AJK. Bukan kerana berjiran rumahnya dengan masjid. Ataupun bukan datang kerana ada unsur-unsur lain daripada orang lain. Contoh seperti seorang menantu, isteri mengetahuilah perangai suami ni, memang tak pernah bangun malam pun, sembahyang subuh pun selalunya lebih banyak, kalau sebulan tu mungkin sekali dua kali dia pergi ke surau. Itu pun sebab tak boleh tidur. Jadi tak boleh tidur. Dia orang kuatnya Liverpool kalah malam tadi tu, tak boleh tidur. Jadi tak boleh tidur tu pergi masjid lah, surau. Jadi ketika mana bapa mertua datang bersinggah rumah kita 3 hari 2 malam sebab nak mengantarnya adik ipar ke masuk universiti, malam tu hari bapa mertua tu ada tu bangun malam tahajud.
Sembahyang berjemaah di masjid surau. Balik pun nanti lepas isyraq. Balik ke masjid kosong tu, siap bawa lagi tapau lagi sarapan pagi tu. Isteri pun dah urut dada. Sebab apa? Ini baru terbiat ke apa ni? Ya. Nampak berubah. Apakah yang menyebabkan dapat bangun malam, solat berjemaah, lepas isyraq baru balik bawa tapau sarapan sekali? Kerana ada dorongan kedatangan pak mentua dan rumah itu. Bila pak mentua pun hilang, dah balik ke kampung, rutin macam biasalah. Isteri kejut, bang, pukul 7 ni bang. 7, kenapa lewat sangat kejut aku? Saya dah kejut banyak kali dah, renjis air dah, awak tak bangun-bangun juga. Bangun pukul 7 lah, subuh itu. Bangun-bangun dia, lepas saja salam, sarapan siap dah. Isteri pun bergurau jugalah. Bukan awak tapau sarapan ke? Awak jangan main-main saja, cepat buat sarapan. Bermakna selama 2 hari bapa mentua tu bermalam di situ, 2 hari bangun tahajud tu, kerana apa? Dorongan bapa mentua. Jadi begitulah kita ni. Jangan sampai beramal ada unsur-unsur selain pada Allah yang mendorong kita untuk beramal. Buatlah kerana Allah. Buat kerana Allah. Saya nak mengajak tuan-tuan kita berbicara ini dalam muzakarah kita ini untuk upgradekan kefahaman kita, upgradekan kita berkematangan rohani kita. Amalan hanya untuk Allah. Sampai bila nak terdorong pergi ke masjid hanya 27 kali ganda sahaja? Anak-anak kecil pergi ke sekolah tadika memang kena jajan lah, pergi jajan. Itu nak pujuk supaya boleh pakai baju, boleh mandi, boleh pakai baju, pakai kasut, boleh keluar dari rumah. Jajan dulu. Dah jajan kat tangan, sambil-sambil menangis, jajan pun ambil juga makan. Nanti dipujuk lagi. Nanti petang-petang nanti ayah bawa naik motor ya. Itu pun baru nak pakai kasut tu. Tiba saja depan pintu, tak nak masuk juga. Cikgu pula punya kerja. Jajan lagi. Nak ambil jajan ini. Masuk ke tadika. Nanti kita ada kawan-kawan, nanti kita boleh main-main sama-sama ajuk pujuk tu. Seminggu 2 minggu macam tu. Tetapi kalau anak yang sudah tahun ini nak SPM, nak pergi jajan lagi ke nak pergi penampar je? Alung dah besar Long. Malulah sikit mengajuk balik pintu pula tu, dah besar-besar tu. Pakai tai. Pergi sekolah pengawas pakai tai. Tak dapat jajan balik pintu menangis. Kita pun boring jugalah, bosan juga dengan anak seperti itu. Bila kau nak membesar ni? Mama, kita dah besar mama. Ya, maksudnya memang usia tu membesar, tapi akal tu masih kebudak-budakan lagi. Begitulah juga kita dah bertahun-tahun beramal ni, janganlah kebudak-budakan lagi. Bangunlah malam hanya untuk Allah, bukan kerana nak cerahkan kubur kita dengan tahajud itu. Tuan-tuan buat sembahyang duha hanya untuk Allah, bukan nak tarik rezeki. Kenapa nak tarik rezeki sedangkan rezeki dah siap ke belum? Sudah kan? Surah Waqiah baca bukan tarik rezeki, tapi hanya kerana Allah, sembah Allah. Datang solat berjemaah kerana Allah. Cuba tuan-tuan lafazkan niat solat isyak nanti. Usalli fardhu al-isya'i 4 rakaatin adaan ma'muman. Hujungnya apa? Lillahi ta'ala, kerana Allah kan? Ya, kerana Allah lah. Cuma nak menghayati lagi kerana Allah tu, kerana Allah bantu aku, barulah aku boleh solat. Supaya tidak lagi mau melihat diri beramal, tetapi melihat Allah yang menganugerahkan amal pada kita. Dan antara itu kita mensyukuri Allah. Kalau kita melihat Allah yang memberikan kita amal, tidak ada ruang sedikit pun syaitan yang nak menanam dalam hati kita itu benih-benih riya, ujub, takabur dalam beribadat. Tak ada. Saya tu kembali kepada ungkapan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Berbalik kita dalam kitab ini, apa yang terjadi adalah kehendak Tuhanmu. Apakah engkau dapat mengubah kehendak Tuhanmu dan berbuat apa yang tidak dikehendakinya, atau dapat menolak apa yang dikehendakinya? Tentu sahaja tidak.
Tentu saya tidak. Lalu mengapa engkau menghabiskan usiamu pada kesedihan dan kerisauan tidak berfaedah dan membantah zat yang di tangannya segala urusan? Kenapa kesedihan, kegelisahan, kerisauan dan rasa takut tidak berfaedah? Ingatlah bahawa kesedihan selalunya disebabkan oleh sesuatu yang telah berlalu, dan apa yang telah berlalu tidaklah akan kembali lagi. Maka bersedih ataupun tidak bersedih, kedua-duanya tidak akan mengubah realiti bahawa yang berlaku tetaplah akan berlaku. Jika demikian, untuk apa bersedih jika tidak berfaedah? Yang berfaedah ialah taslim. Apa taslim? Berserah. Berapa peratus? Total 100% serah pada Allah Ta'ala. Antara sikapnya orang beriman itu ialah apa pun pekerjaannya 24 jam total tawakal pada Allah 100%. Habis ustaz, kalau tak tawakal pada Allah tak bekerja, ini salah memahami makna tawakal. Tawakal ini bukan tak bekerja. Tawakal maknanya apa? Berserah. Tawakal bukan makna duduk diam. Tawakal maknanya berserah. Duduk diam tu sama ada dua, pemalas ataupun stroke. Itulah. Ada pun orang yang mahukan sesuatu kejayaan, maka dia kena berusaha. Apabila kita mendalami ilmu usuluddin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib berusaha, wajib berikhtiar, namun memandang bahawa usaha ikhtiar itu pun Allah yang beri pada kita, anugerah pada kita. Wajib berusaha, wajib berikhtiar, namun usaha ikhtiar tidak boleh memberi bekas, kerana usaha ikhtiar itu pun Allah yang beri, bukan kita. Justru itu hidup kita ini adalah mendidik hati supaya berdamai dengan takdir Allah. Sifat hamba kan, sebut saya takdir je, atas kehendak kuasa Allah lah, perbuatan Allah. Sama ada yang baik ataupun yang buruk, takdirnya siapa? Takdir Allah lah. Kan rukun iman yang keenam apa dia? Beriman kepada ketentuan baik dan buruk daripada Allah. Nah, cuma kita kena mendidik hati kita ini supaya memandang yang baik itu rahmah, yang buruk itu hikmah. Yang baik itu adalah kerahmatan, kasih sayang Allah. Adapun yang buruk itulah kebijaksanaan Allah. Allah kan namanya hakim yang maha bijaksana. Maka apa pun yang berlaku atas kebijaksanaan Allah, walaupun orang melakukan maksiat dan mungkar, walaupun dengan jenayah sekalipun, apa seciptaannya, semuanya daripada bijaksananya Allah. Sebab itu kita kalau dilihat pada sisi tasawuf itu, yang buruk tu hikmah nama dia. Buruk tu hikmah. Wa asa an takum syai'un wa huwa khairul lakum. Barangkali apa yang kamu tak suka itu baik buat kamu. Itu hikmah nama dia. Idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila mereka itu ditimpakan malapetaka, ujian, musibah, ucapkanlah inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali. Poin sini, musibah itu apa dia? Poin dia kembali. Jadi hikmahnya orang kena musibah dia akan kembali pada mana? Kembali pada Allah. Tuan-tuan, kalau anaknya mengajuk, maklumlah dia nak menikah, anak perempuan kita, risaulah kita kan, nak menikah dengan kawan sekolah dulu, bukan kawan universiti. Kalau kawan universiti up sikit lah dia tangga gaji dia, tapi kawan sekolah menengah dulu. Anak kita ni pula habis-habis master, ijazah, PhD, tapi kawan sekolah. Kalau kawan universiti gempak sikit. Ni kawan sekolah dia, agak-agak gaji berapa, rupa-rupanya grabfood je. Kalau grabfood ni dia tak perlu SPM, pandai bawa motor, pandai WhatsApp sebagainya, selesai masalah. Jadi mak dia kata, malulah, mak pun lecturer UiTM, bapak ni pula manager bank, anak pula PhD bagian finance. Kawan nak jodohkan dengan budak Grab ke? Mak dia kata, engkau tengoklah diri engkau sendiri,
Mak ayah pun belajar juga fiqh sikit-sikit, munakahat. Antara benda yang perlu diambil kira lah kufu, sepadan. Kalau nak nikah tu dengan jodoh tu biar sepadan. Tapi kalau redha tak ada masalah. Jadi bila mak ayah pun tak setuju, lari anak kita tu, menghilangkan diri. 2-3 tahun hilang, 3 tahun kata hilang. Lepas 3 tahun kembali ke rumah. Bagaimana hati mak ayah? Gembira tak? Oh, gembira sangat-sangat. Gembira sangat-sangat. Allah Ta'ala lagi gembira jika hamba yang melakukan maksiat dan mungkar kembali pangkat jalan. Dengan musibah itulah yang membawa manusia kembali pada Allah. Cuba lihat indahnya ayat Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan hamba yang menyucikan diri. Jadi buat maksiat, bertaubat, kekasih Allah. Sebab itulah para sufi melihat, memberi amaran kepada kita, hati-hati kamu kepada pemaksiat. Kita ingatkan, hati-hatilah kamu dengan pihak atasan, hati-hatilah kamu dengan askar, polis, hati-hatilah kamu dengan alim ulama, wali-wali Allah. Tetapi dengan pemaksiat pun hati-hati, jangan main-main dengan orang ya. Kerana apa? Orang yang melakukan maksiat mungkar, penjenayah, ditangkap masuk dalam penjara. Selama dalam tempoh penjara itu dia bertaubat. At-taibu min az-zambi kama zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa-dosa dia bagaikan tak melakukan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampuni orang-orang yang bertaubat dan menyucikan hati mereka. Allah mencintai. Jadi kekasih Allah. Selama dalam penjara dia bertaubat bagaikan bayi baru lahir, dan itu dia kekasih Allah. Itu kekasih Allah tu. Taubat diterima memang kekasih Allah tu. Pada pandangan kacamata masyarakat itu banduan, tetapi secara Allah kekasih Allah, wali Allah. Justru itu orang sufi menasihati kita, hati-hati kamu dengan pemaksiat. Barang siapa memusuh wali Allah, Allah istilah perang dengan mereka. Sebab itu hati-hati dengan pemaksiat. Pemaksiat yang sudah bertaubat, penjenayah yang sudah bertaubat. Tiada hak kita nak mengata ataupun mengungkit sejarah yang silam. Kerana sejarah silam itu pun itu takdir Allah, baik buruk daripada Allah kan. Bukan urusan kita tu. Kita disuruh menyemak buku amalan masing-masing, bukan menyemak buku orang lain. Di akhirat besok, buku amalan siapa punya yang kita baca? Kita punya. Justru itu sebelum tiba di sana, di sinilah kita menyemak buku amalan kita. Jadi fahamkan, betulkan mesej kita. Setiap apa pun yang berlaku mesti ada hikmah. Tak ada nak salahkan siapa dah. Barang naik pun ya ada hikmahnya itu. Cuba kita lihat, kita ke mana gaji kita besar, hidup kita mewah, api nak buka, buka sampai ke pagi. Kipas nak buka, buka, jalan keluar, kipas buka, aircon buka. Makan nak makan, makan apa nak, tak habis buang, begitu siap bagi tu anak. Tak habis ke? Dah tak habis tak apa, biarkan nanti kita buang. Senang-senang cakap begitu. Kalau zaman kita dulu dengan zaman ayah-ayah kita dulu, atuk-atuk kita, bukankah pijak nasi sebiji pun kena ketuk kaki? Kena ketuk kaki, pijak kaki nasi sebiji pun kena marah tu. Sebab orang tua tahu betapa payahnya mereka bekerja. Dapat hasil kerja tu beli beras, dan keadaan demam-demam, hujan-hujan balik demam-demam, besok kerja juga menoreh lagi, kelapa sawit lagi, herit lembu lagi. Itu orang tua dulu. Sebab itu mereka merasa sangat dihina sangat-sangat dengan anak-anak yang pijak nasi yang ada di rumah tu. Padahal muka ni muka Allah Ta'ala, bukan muka ni bapa. Jadi orang kalau dah biasa susah, dia akan sentiasa ingat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala, bersyukur berterusan. Jadi kita ini biar sentiasa menghadap Allah Ta'ala. Para wali itu, para sufi itu, sebelum berlaku maksiat mungkar bertaubat. Ketika mana berlaku maksiat mungkar bertaubat.
namanya wali Allah pun berlaku juga maksiat mungkar. Kita syekh macam mana pun, habib macam mana pun, kadang-kadang ada juga terlanjur lidah, sebab kita bukan maksum. Terlanjur lidah tu ya dosa. Dalam senyap-senyap orang tak nampak apa yang ada dalam hati kita, tapi dalam senyap-senyap hati kita ni ada riak, ada ujub. Nampak macam berlembut dia cakap dengan orang, macam tawaduk, rupa-rupanya dalam tawaduk ada ujub. Hati-hati. Sebab tu kita perlukan orang yang ahli. Kalau kita sakit jantung, kita perlukan spesialis, doktor yang pakar jantung. Kita ada sakit apa kulit, kita kena jumpa doktor pakar kulit. Adapun batin rohani ini, kalau ada penyakitnya, kena juga orang yang pakar tentang bab batin, bukan guru fiqh, bukan guru tajwid, bukan guru lughah bahasa Arab, bukan guru usuluddin, bukan, tetapi guru yang memang benar dia adalah mempunyai kelayakan, keahlian dalam menterbiah, membersihkan hati-hati manusia dengan cara yang telah didapat daripada guru-gurunya yang bersanad bersilsilah hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula rasa takut, yang berfaedah adalah taslim, berserah dan redha. Demikian pula rasa takut, risau dan gelisah, selalunya disebabkan oleh sesuatu yang belum lagi terjadi, dan apa yang belum terjadi tidak memiliki wujud. Yang belum terjadi belum wujud, yang telah pun terjadi sudah pun tiada wujud. Bermakna fahamlah kita hakikat wujud yang kekal hakiki, itulah wujudnya Allah. Sibuklah dengan Allah. Lalu kenapa menyia-nyiakan masamu dengan kerisauan dan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak ada? Bukankah itu perbuatan tidak berfaedah? Tapi bertawakal dan berserah kepada Zat yang Maha Bijaksana, itulah perbuatan yang berfaedah. Ketetapan telah pun diputuskan di kala azali dahulu, dan Zat yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana telah mengetahui kewujudan daripada apa yang terwujud, dan mengetahui ketidakwujudan daripada apa yang tidak terwujud, dan ia menjadikan itu sebagai ketetapan dan ketentuannya yang tidak bertambah dan tidak pula berkurangan. Jika engkau meyakini itu, maka bersikap senyaplah terhadap urusan Tuhanmu yang bijaksana. Bermakna kita ni ada dua lidah, lidah zahir, lidah batin. Mana yang lebih banyak bercakap? Mana yang lebih banyak berkata-kata? Lidah zahir ke lidah batin? Yang paling banyak bergerak tu lidah batin lah. Walaupun tuan-tuan diam mendengar sama saya, tapi hati tu berkata-kata tu macam-macam tu. Isteri tu walaupun suami tu garang, dia diam je. Daripada anak seorang sampai anak 7 orang, kalau silap sikit mesti melenting suami tu. Isteri macam mana dalam tu? Nak melawan tak berani. Dulu-dulu cuba-cuba nak angkat suara, lagi kuat pula dia punya marahnya suami tu. Dalam senyap-senyap tu hati berkata-kata tak? Berkata. Macam-macam kata tu. Cuma kalau dibuka isi hati tu nampak tinggi gunung kata-kata tu. Menyesal aku kahwin dengan tua ni. Nampak tu? Menyesal itu pun 7 orang anak tu, jangan main-main. Kalau itu menyesal 7 orang, kalau tak menyesal tambah lagi 10, 17 orang. Jadi hati sendiri berkata-kata. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni tahan hati kita, jangan berkata apa-apa. Sebab itu pengajian yang lepas ada 3 patah perkataan dalam kitab ini sebut lau, lima, kaifah. Jikalau ataupun seandainya, kenapa dan bagaimana. Kalau lah aku tahu, dah memang tak tahu pun. 5, kenapa jadi begini? Dah berlaku, jangan persoalkan lagi. Jangan tanya soal seperti ini. Bagaimana boleh berlaku? Tak. Jadi itu perkataan orang yang humq. Humq inilah orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal Allah. Kita sebagai seorang yang mukmin, apa yang dah berlaku jangan lagi keluarkan perkataan jikalaulah, kalaulah, seandainya, kenapa, bagaimana. Tak timbul masalah. Terima saja. Ada pun belum berlaku, tak apa, guna perkataan tu. Tolong engkau ni tunggu besar sikit. Engkau dengan motor tu pun, kalau motor tu jatuh empat engkau, habis engkau. Kaki pun terdoncit-doncit, tapi cuba-cuba nak bawa
motor tu, ayah tak ada. Ayah pergi ke surau Zuhur. Nah, naik motor Virago. Anak guna-guna skuter tu dan cuba-cuba bawa. Mak pesanlah, jangan nanti jatuh. Kalau jatuh macam mana? Kalau jatuh nanti patah kaki, besok tak sekolah nanti. Mau seminggu 2 minggu tak ke sekolah lagi. Kalau jatuh, belum berlaku tak apa. Tetapi kalau dah berlaku, jangan kata, kan mak dah cakap, kalau kau ikut cakap mak, tentu tak jadi begini. Tak. Jangan keluar kali perkataan kalau itu lagi. Terima sahaja takdir. Kalau anak kita jatuh motor, dah beritahu awal-awal jatuh motor juga, tergantung kaki dia kat hospital sana, senyum je, bagi dia kunci motor. Nak kunci motor tak? Mak ada bawa kunci motor ni. Sini dia begitu je lah, supaya dia beringat sikit akan datang. Adapun kehidupan kita ini apa dah berlaku, terima sahaja. Justru itu kita didik hati kita supaya apa? Berdamai dengan takdir. Terima, redha, sabar, selesai. Jika engkau meyakini itu, maka bersikap senyaplah terhadap urusan Tuhan yang maha bijaksana, agar engkau berbahagia di dunia maupun di akhirat. Kerana terumbang-ambing dalam lembah sangkaan adalah tanda dijauhkan seorang hamba daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi orang yang merasakan, orang yang berburuk sangka dengan Allah, itu tandanya dia sudah berjauhan dengan Allah. Sebagai seorang hamba, hendaklah sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Kerana wajib kita sebagai seorang beriman berbaik sangka dengan Allah. Haram, malah berdosa kita berburuk sangka dengan Allah. Namanya hamba, tak dapat tidak. Jangan tidak dapat membezakan. Allah itu dia memiliki sifat ketuhanan. Hamba memiliki sifat kehambaan. Kalau Tuhan dan nama Tuhan, buat apa saja terserah. Dah nama Tuhan. Macam kita lah, kita ada bos kita, dia lah urusan yang mengatur prosedur, protokol, undang-undang di pejabat. Maka kita sebagai staf hanya ikut saja. Begitulah kita dengan Allah, namanya hamba, maka ikut saja. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita taufiq. Insya-Allah sampai kita akan datang. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma alal haqqi haqqan warzuqna ittiba'ah وأن الباطل باطلا ورزقنا اتباعه. اللهم نعوذ بك من علم ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في الدين وأنت برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وصلوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على النبي.